kita panggil sebagai method. So by that, kenapa kita panggil dia sebagai method? Sebab kita follow Java. So in method, kita ada dua jenis method. Okay? One we call as void method. Okay? Dia ada one kita panggil sebagai non-void method. Okay? Void method ni maksudnya kalau dalam Java, kalau you pakai dalam Java, dalam C++, kalau you operasan, okay? Mudah pakai. Kalau dalam C++, you buat ingat int min, betul lah. Ni method lah. Okay? So method ni nama dia min. So method ni jenis apa? Sebabkan dia start dengan int. Okay? So dia adalah non-void. Kalau void ni simple je. Dia start dengan void. Okay? So kalau dia void, okay, dia tak ada perkataan return. Kan bila you all buat int min ada return kan? Kalau non-void, dia tak ada perkataan return. Okay? Dia tak ada istilah return lah. Maksudnya whatever happen in the function, you stay in the whatever happen in the method, you stay in the method. Okay? Kalau void maksudnya tak ada return. Okay? So bila you letak macam ada return 0 kan? Return 0 tu stand for exit lah. In exit. So biasanya apa yang kita buat adalah kenapa ada return 0? Sebab you declare your main sebagai int. Okay? So bila dia selain daripada perkataan void sahaja, kita panggil dia sebagai non-void method. Okay? Kalau dia gunakan selain daripada void. Kalau dia pakai void, dia void method. Okay? So kalau dia void, dia tak ada return. Okay? Tapi dalam Alice, kita yang the good thing about Alice ni, dia differentiate. Dia tak gunakan istilah yang terlalu mudah. Void dengan void. Okay? So kalau kita perasan dalam Alice, kalau kita tengok dia ada procedure dengan function kat sini. So dua-dua ni adalah method. Okay? So procedure ni adalah method yang apa tadi? Void method. Maksud void method tu maksudnya you boleh terus pakai. Tak perlu append apa-apa result dia. Sebab tak? Apa yang you perlu masukkan adalah dia punya parameter lah kalau perlu. Okay? Tapi kalau apa ni namanya function, bila you nak masukkan, dia mesti ada append kepada something. Nak letak kat mana? Nampak tak? Dia tak boleh nak letak kat mana-mana. Dia mesti dia appendkan kepada something. Macam kalau you nak pakai get ni kan, dia mesti dia appendkan kepada variable. Itu maksud dia. Okay? So dia ada value yang akan diterima oleh function tu, oleh method tu, and then dipulangkan kepada any variable lah ataupun any result. Okay, that's the idea of function. Okay, so dalam Alice untuk void method kita panggil dia sebagai procedure. Dia tak ada return value. Okay, and then kalau non-void method dalam Alice kita panggil sebagai function. Okay. So kenapa kita belajar dua benda ni? Okay. Sebab satu method ni membolehkan kita to divide our work or to manage our work easily. Okay. Apa maksudnya adalah kalau you tengok macam source code, macam you punya source code ni kan, source code C++. Okay. Kalau tengok source code ni panjang, dari atas ke bawah. Katakanlah kan, kalau macam dia lebih panjang dari ni lah kalau you kerja kan. So katakan kalau you nak kata, okay, your first group teammate buat input kan, and then your second teammate akan buat proses kan, and then the third one akan buat output. Okay? So kalau you bagi dia dalam bentuk macam ini, okay, any changes here akan effect dekat bawah. Maksudnya dia kebergantungan tu dia secara direct. So susah untuk kita divide-kan. Okay? So kalau kita gunakan method ni senang kita nak divide-kan. Okay, so that's the first one. The second one is the idea of reusable. Okay. Maksud reusability ni, okay, nanti kalau kita maybe next class kita kan, okay, untuk buktikan reusability ni. Reusability maksudnya you just need to create one function, one method, okay, sama ada function ataupun procedure, tapi dia boleh dipanggil banyak kali. Contohnya macam yang saya dah buat dengan kelas lah, okay. The idea of reusability tu macam ni. Nampak eh? So kalau kita tengok dulu original kan. Kalau kita tengok this one, okay, input output ni kan. Input ni kan. So input dia simple. Tanya soalan, dapatkan input. Tanya soalan, dapatkan input. Tanya soalan, dapatkan input. Kan? Tanya soalan, dapatkan input. Tanya soalan, dapatkan input. Dan yang menariknya, yang cantiknya adalah
all the input kan, all the variable for the input ni, markah-markah ni, okay, dia dalam bentuk apa ni orang kata, kita declare dia dalam bentuk double. Maksudnya semuanya sama. Okay. So, instead of you buat C in, C out, C in, C out, C in, C out banyak kali. Okay. So, you juga boleh pindahkan dia menjadi satu method yang kita boleh bernamakan untuk skriptor lah. Okay. Macam saya namakan dia dapatkan input. Okay. So, apa dapatkan input ni buat? Okay. Itu yang kita tengok step kedua tu. Okay. Step kedua kita tengok dia punya definition. Apa yang dapatkan input ni buat adalah kita akan hantar variable soalan. Maksudnya soalan kita akan ubah-ubah. Okay. So based on our changes of the soalan, okay, the question, yeah, kita akan dapatkan user input. Okay. And then user input ni can be anything lah. Maksudnya kalau soalan tu tanya markah, user markah test, user input ni akan jadi markah test lah. Kalau soalan tanya markah quiz, user input boleh jadi markah quiz. So kita returnkan dia sebagai user. So yang penting ni masa kita return adalah kat mana yang kita apply. Sebab apa-apa pun dia masih lagi user input. Cuma bila soalan tu berkaitan dengan markah quiz, okay, kita invoke kita punya function dapatkan input, kita akan simpankan dekat markah quiz. Kalau kita tanya markah test, kita akan simpan dekat markah test. Okay. So that's the idea of the usability. Okay. So back to the theory part. Okay. Back to the theory part, method ni kita classify, kita pisahkan dia ada dua lah. Satu yang kita panggil sebagai built-in. Built-in ni maksudnya yang dah ada lah. Okay. Kalau user define ni yang kita buat. Macam tadi lah. Dapatkan input apa semua kan. Maksudnya yang kat atas ni yang kita buat, yang kita nak belajar ni apalah. Yang kita nak belajar ni apa yang kita akan buat. Ini contoh-contoh apa yang kita boleh buat lah untuk soalan mana lah. Oh, tu ada tajuk dekat atas. Tak nampak pula. Ini untuk soalan 17 question. Question 5. Kalau you buka buku you all, yang ini saya buat untuk question 5. Okay. Okay. So that is user defined. Built-in method okay. Dia biasanya terletak dalam library lah. Nampak tak? So bila you include certain library, you akan dapat pakai banyak lagi lah method-method yang ada. Okay. So basically, bila kita belajar C++, the first library we was introduced is IOStream. Okay. Input output stream. So dalam ni yang biasa kita pakai adalah function cout, cin, and run. Okay. So kalau you perasan, okay, method macam you declare int name, dia akan ada bracket. Okay. So bracket tu dia menggambarkan method lah, dia menggambarkan function ataupun procedure. Okay. Cuma bila cout, cin, and line ni, kenapa dia tak ada? Okay. Sebab dia untuk communicate direct dengan unsur. Sebab tu dia unique sikit lah. Okay. Okay. So bila you pakai IO manip, katakan IO manipulation, you ada set width, you ada set precision. Kalau you masukkan math, you ada square root, ada power, ada shilling, ada floor, ada log. Okay. Pakai string, ada simple p, simple pair, ignore. Kalau you pakai C-type, you ada is lower, is upper, is digit, is alphanumerical, and so on. Okay. So user define ni terpulang pada. Okay. So the next one, okay, untuk buat function untuk buat method, kalau dalam C++ ada tiga lah, ada tiga apa ni namanya, tiga step. Ada tiga step. Dalam Alice pun ada tiga step, tapi kita tak nampak sangat lah tiga step dalam Alice. Okay. Nanti saya try tunjuk lah macam step tu dalam Alice. Okay. So kalau dalam C++, basically, the step one, kita panggil sebagai function declaration. Function declaration ni simple je. Kita just define the header. Apa yang kita nak buat. Maksudnya kita bagi tahu. Ya, dalam kita function declaration prototype ni macam kita bagi tahu lah. Dalam kita punya program ni, dalam main ni, dia akan invoke this. Macam you include. Dia macam you include juga lah. Macam you declare. Dia bagi tahu. Bukan macam you declare, memang you declare. So you declare kan. Macam apa function-function, apa method-method yang ada dalam you punya program. That's the first step. Okay. And then the second step, okay, kalau you tengok the first step ni, you nampak lah. Okay. Function declaration must end with semicolon. Itu je. Okay. So second step, okay, function definition, you buang semicolon, you gantikan dengan open and close curly bracket. Okay.
So kalau function tu selain daripada jenis void, dia akan ada perkataan return. Return dalam satu function ni limited to one lah. Maksudnya limited to one tu maksudnya boleh letak banyak-banyak. InsyaAllah dia tak error. Okay? Tapi bila dia jumpa return yang pertama, dia akan stop. Maksudnya dia akan keluar daripada that method. Okay? Kalau jenis non-void, dia akan ada return. Kalau jenis void, macam ni, kalau kita tengok jenis void, dia tak ada return. Dia tak habis dengan return. Kalau non-void, dia akan habis dengan okay? So that's how we do the definition. Okay? So definition ni basically, tadi kita dah bagi tahu. Step 1 kita dah kata, this function exists in our program. Okay? This method exists in our program. So definition kita bagi tahu. This method, okay, this function, apa dia akan buat adalah dia akan terima markah quiz darabkan dengan 15% untuk dapatkan dia punya percentage. So we define what will happen in our method or function. Okay. And then the third step kita kena invoke lah. Kita kena execute our function. Okay. So biasanya kalau dalam C++ saya akan kata step 1, biasanya saya akan kata buat step 2 dulu. Sebab step 2 ni kita nak define. Okay. Dah siap step 2, copy dia punya header. Okay. Dah copy semua program ni, apa ni? Dia punya definition dah cantik. Copy header. Okay. Saya buatlah kan. Copy header. Letakkan dekat atas declaration. Okay. Tapi matikan dengan semicolon. Okay. Untuk buat step 3, okay, dalam C++, you copy the step 1, okay, the declaration. And then you go kat mana yang you update you punya. Kat mana yang you nak invoke. Maksudnya kalau macam ni nak invoke kat sini kan. So you masukkan dekat. So kalau function tu selain daripada jenis void, maksudnya non-void function, okay, nak consider lah. Okay, dia akan ada assignment statement. Dia akan sama dengan something lah sebab dia ada return. Maksudnya apa sahaja yang dikira dalam ni akan dipulangkan kepada, akan disimpan di dalam. Okay. So in step 3, apa kita kena buat adalah kita buang segala simbol. Kita buang segala reserved word. Double ke, integer, float ke, kalau ada, kalau you pakai array kan, macam car kotak kan, kalau ada kotak dia ke apa, buang, semua buang. Tinggalkan hanya private. So in case kalau kita guna non-void, jangan lupa untuk letak return. Dia akan error ke? Apa juga soalan tu kan? Mari kita cuba. Tak ada masalah. Kalau dalam Alice dia akan error lah. Dia akan bagi tahu awal-awal dia perlukan. Dia macam ni. Kejap lagi kita tengok dalam Alice kan. So kita try dulu dalam ini. Kalau tak silap saya, dia tak akan error. Okay. Oh, dia ada error. Okay, tak ada. Dia tak ada error. Dia ada warning. You calculate tapi you tak return. Dia tak error. Okay. Tapi kalau you tak tak letak return, okay, apa akan jadi adalah value ni dia akan kekal dalam. Katakan macam ni, result final kan. Okay. So bila kita compile, hopefully dia run yang baru kan. Ni mana final kan. Okay. Dia run. Okay. So kalau dia tak ada return, okay, calculation tu berlaku. Okay, kita masukkan markah final. Kita tekan 50 lah. 50 kan. Final 50. Dia run yang lama. Macam mana kena buat dia run yang baru lah. Oh, okay. Sini. Kita kena delete semua sekali. Saya baru perasan yang ni. Bila pakai def, you have to delete everything first. And then, you kena save as file baru. Banyak pula step dia. Okay. This one, compile. Okay, so kalau kita tak letak return, itu question. Kalau kita tak letakkan return, dia boleh run. Dia tak ada masalah, dia tak error. Okay. Tapi dia masih keluar juga. Alahan. So ni saya nak tunjukkan ni, profiling tak successful. Jadi saya nak tunjukkan. Dia bila ni kadang-kadang dia tak update. Dia. So, maybe like this. Close everything. Close all. So, kan tu susah pakai ni. Kadang-kadang tak update kan. You pernah kena tak? Dekat dalam apa namanya, di dash tu kan. Bila kita compile, dia run apa dia?
execution file yang lama. Executable file yang lama kan. Kita tadi ya. Oh ni banyak-banyak dia. Oh ni. Dapatkan input task question, depreciation, puncak. Okey, tak ada. Oh ni dia. Tapi tak ada error. Okey, cantik. Oh, cantik. Ini. Okey tak? Kan? Okey. Aku dah masuk keluar result. Kita nak buktikan kita tak boleh nak bukti. Sebab tu saya tak suka. Saya tekan pakai Jeff ni. Sebab you all tak ada installer yang ni. For some reason. Oh sebab ni. Yes, sebab Jeff free Pernah kalau pernah. Alhamdulillah. Saya ingatkan saya seorang ni kan. Okay. Bukan dengan center. Saya biasa pakai bola dulu. Walaupun banyak lecturer tak suka ni tapi dia stable. Masalah tak free dan dia lain sikit lah. Aerostream dia ada dot ni. So yang ni sebenarnya bergantung pada compiler. Right? Okey, sukses. Dalam tak tekan, saya lupa nak tekan mana. Project, compile, debug, run. Itulah. Why error? Allah. Okey, floating. Floating stack. Okey. Nampak Nampak tak? Dia kalau you compile, dalam boleh senang saya cerita. Kalau you compile, dia kata sukses. Tak ada error. Kan? Syntax error tak ada lah. Benda tu lah je. Sebab syntax error dia tak link tau. Return tu dia tak link dengan dia sama ada non void ataupun void. Sebab tu kita belajar. Sebab dia tak boleh nak auto check. Sebab kita yang type kan. Okay? So, kalau dari C++, dia kita tak nampak. Okay? Tapi bila kita run, baru dia jadi runtime error. Dia akan ada error tapi bukan syntax error. Dia runtime error. Maksudnya you still can compile. Macam ni kan. You still can compile. Still success. Okay? Tapi bila you run, sebab kan tak ada return je. Kan kita buat return kan. Ini kan. Okay? So, kalau tak ada return ni, bila you run, dia akan hang. Sebab dia punya value tak dapat. Nampak Ya, itu dia akan hang. Okay? Masalah boleh bila dia hang macam ni. Okay? So kalau kita adakan balik return, ini sebab itulah sebab kita tunggu test bila ada return. Okay? So kita tambahkan balik return, baru dia boleh update the value. Itulah dia hang. Compile. Okay? Sebab bila dia invoke kan, tadi kan kita komen kat sini kan, final per ni. So bila final per ni dekat definition tak ada masalah apa-apa. Maksud runtime tu, time kita run, dia tak boleh nak push. Yes, dia macam hang. Yes. You are right. Okay. So final per ni, dia tak ada masalah. Kat definition tak ada masalah. Masalahnya, bila dipanggil. Nampak? Bila kita panggil kat sini kan, final per kan. Bila dipanggil, dia execute definition. Itu cara dia. Maksudnya bila kita invoke step 3, sebab apa-apa pun kita buat, dia cari main kan. So dia cari step 3 dulu. So bila dia cari step 3, baru dia tengok step 2. Dia tengok apa kita nak buat sebenarnya. Nak buat ni. Okey. Tak ada masalah. And then tadi kita tak letak return kan. So bila dia nak update value tu ke sini. Bila dia nak masukkan value tu ke sini. So percent final ni nak terima value apa? Tak ada return. Itu gunanya return. Nampak tak? Sebab kita ada assignment statement. Umpama macam sepatutnya kita masukkan kosong lah kat sini kan. Kata kita nak masukkan kosong kat sini. Okay? Tapi mana nak dapat kosong tu sebab tak ada return. Sebab kita invoke function. Kita bukannya hantar value. Faham tak? Nampak tak? Sebab dalam tu kan ada calculation kan. So by right ada value yang nak dipulangkan kan. Tapi kita tak return kan. Kita tak pulangkan. Macam return kan. Pulangkan buku.
pulangkan result. So tak ada benda nak returnkan, tu yang dia hang waktu runtime. Yes. Runtime error tu maksudnya dia boleh compile, dia boleh run tapi dia hang waktu dia run. Okay. Ini contoh baru lah. Saya pun baru test. Okay. So kali ni kita cuba masukkan return. Kalau kita masukkan return balik, jadi ada kita uncommon balik return. So bila kita compile, okay. So yang ni saya rasa dia kena bayar. Sebab tu kita tak pakai untuk online class. Dekat lab kalau ni boleh pakai lah. Saya terlupa. Dalam Bolin dia tak auto stop. Itu kekurangan dia lah. So kita tambahkan get char. Bila masuk get char dia kena tambah header. Sebab tu ada lecturer tak suka pakai get character. Alamak lupa apa nama. Oh wah saya lupa. Sekejap saya lupa. Get ch. Ch ni nak include library apa? Itulah. Lama tak ajar C++ kan. Macam ni ajar balik. Conio, console input out. So bila pakai Bolin, awal-awal belajar tu saya akan biasanya akan diajar lah. Includekan IO stream dan includekan console input output. Okay. So yang ni kalau console input output dah ada, you boleh pakai function get character. Okay. Cantik. So kali ni insyaAllah dia takkan. Dia kalau kita masuk 50. Kita akan dapat. Faham tak? Faham tak? Beza antara void dengan non-void. Alhamdulillah. Faham tu saya dah bersyukur dah. At least you grab the fundamental. Okay? So void maksudnya ada return. Void maksudnya tak ada return. Dia akan copy. Walaupun tak ada return. Okay? Kalau non-void, dia mesti ada return. Kalau tidak, bila you invoke, dia akan hang. Right? So dalam istilah dia, dalam istilah Alice kita lah untuk subjek kita ni, void method, okay, you dapat tu saya dah cukup dah. Okay. Void method kita panggil sebagai procedure. Maksudnya dia just a normal procedure. Tak ada apa-apa nak buat tu. Dia just buat then that's it. Okay. Kalau non-void kita panggil dia sebagai function. Function ni maksudnya ada fungsi lah. Sebab tu kita panggil function. Dia ada fungsi. Maksudnya dia dah buat something, dia nak pulangkan. Dia nak pulangkan value. Apa hopefully you can map lah istilah-istilah ni. Okay. And then tak kisah mana-mana function ataupun prosedur, okay, dia boleh jadi 3. Okay. Kalau dalam C++ dia boleh jadi 3 lah. Okay. Dia boleh jadi tak ada parameter. Contoh tak ada parameter macam ni. Saya ada buat dia. Contoh tak ada parameter macam ni. Mana boleh lah menarik sikit. Okay. Tapi you all tak biasa tengok interface Bolin pula kan. Nanti confuse. Okay. Kalau tak ada parameter macam ni. Dia kosong. Dalam kurungan dia kosong. Faham itu maksudnya tak ada parameter. Tak ada value yang perlu dihantar bersama-sama. Okay. Kalau parameter ni biasa dia kita perlukan untuk pengiraan dalam kita punya function. Ataupun dalam kita punya procedure. Okay. And then kalau kita tengok this one. Okay. Kalau kita tengok this one, dia ada parameter. Satu parameter. Parameter tak kisah ada berapa. Okay. Dia boleh tak ada. Boleh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suka hati lah nak letak berapa. Kita punya kan. Dah nama user define. Okay. And then last one. Okay. Kalau tak silap saya dalam Alice tak ada. Ini dalam Alice tak ada. Tapi dalam C++ dia ada. Okay. So dalam C++, selain daripada boleh tak ada. Okay. Ataupun boleh ada dengan banyaknya. Okay. Maksudnya nak buat lebih daripada satu kan. Boleh. Okay. And then dia ada lagi satu yang kita ada simbol N. Okay. So bila you tambah simbol N macam tu, okay, maksudnya ini dah jadi reference parameter. Okay. You bayangkan macam ni lah. Okay. Apa beza ada simbol N dengan tak ada simbol N macam ni, saya screenshot. Okay. Pin supaya saya boleh mungkin. Okay. Okay. So you bayangkan macam ni. Okay. Kalau ini saya dah. Kenapa saya tak ada sini? Alah. Buat sini lah kot. Okay. Alah. Salah. Provider. Okay. Kalau saya buat kat sini, you tak nampak cerita dia.
Saya nak tunjuk cerita ni. Macam ni. Okay. So, macam ni lah. Kita ada idea. Saya nak tunjuk. Okay, okay. So kita buat. Okay. Katakan dalam ni kan, saja kan. Saja. Okay. So kita buat double, kita lagi satu lah. Okay, double, saja. Saja. Okay. Sama dengan 3 tambah 5. Okay. Tapi you nak returnkan juga saja-saja ni. Boleh tak? Saya tanya. Boleh tak? Kalau you nak tambahkan, return saja-saja. Boleh tak? Boleh tak kita nak return saja-saja? Okay, boleh jawab kat chat. Boleh tak kita letak 2 return? Okay. Ada tak? Anybody? Tak apa, tembak je. Okay. Kenapa kita suka belajar daripada kesilapan? Saya mudah. Okay. Ada siapa? Takut. Yes. Okay. Sebenarnya boleh letak 2 return. Okay. Kalau you compile, sama macam tadi. InsyaAllah tak ada error. Okay. Boleh letak 2 return. Okay. Tak apa, no problem. Okay. Tapi masalahnya adalah nama function nak calculate final percentage kan. So the idea is nak returnkan the final percentage lah kan. Okay. Tapi kat sini ada return saja-saja. Okay. So dalam satu function, dia hanya akan buat sehingga jumpa return yang pertama. Maksudnya bila dia jumpa je return saja-saja, dia akan keluar daripada function ni. Dia akan exit. Maksudnya kalau ada return yang kedua ni, dia takkan buat. Faham tak? Maksudnya dalam satu function, okay, boleh ada banyak return. Tapi dia hanya akan invoke salah satu return saja. Bila dah jumpa return tu, dia stop. Dia keluar daripada function tu. Faham tak? Faham tak? Maksudnya, kalau kita buat macam ni, dia tak boleh buat lah. Maksudnya, yang ini tidak mencapai matlamatnya lah. Dia tetap berjaya returnkan percentage final. Maksudnya, dekat sini nanti, tak pula update percentage final kita. Dia akan hantar return saja-saja. Okay? So, kalau tak percaya, kita boleh try. Okay? Tapi dalam Alice, kalau tak silap saya, dia akan bagi tahu ada error. Okay? The good thing about Alice lah. Sebab dia drag and drop kan. Okay? So, kita nampak berapa ni? 800 kan? Okay? So, kita try compile. Alah, ni salah compiler pula. Astagfirullahaladzim. Okay? Saya tukar kepada dev. Sebab takut dia tak update siapa namanya? Dev tu. Okay, yang ni kan? Kita tak ada ni selesai je tu. Okay. So, kalau kita letak kat sini, instead of return tadi berapa? Kalau kita masukkan 50, dia return 2.25 lah. So, kiranya boleh letak 2 return tapi kedudukan kena betul. Betul. Yeah. Kalau you perasan, hopefully you have that as well lah in your book. Okay. Cuba buka buku C++ you. Okay. Buku ni kan. Okay. You go to your exercise. Okay. Ada tak dia tunjuk? The function. Okay. Ada tak dia tunjuk banyak return? Ada pula. Dan one return. Tak ada lah. Di dalam test dia banyak tanya soalan tu. Jam. Yalah nak test kan, nak faham ke tak. Tak ada lah dalam tak apa. Dia macam ni. Dia return je kan. Yes, tapi kedudukan kena betul. Betul tu. Okay. So katakan macam ni. Macam ni kan. So kalau you return saja-saja, okay, so by right you boleh compile. By right you boleh compile. Okay. By right you boleh compile. Kan? Kita dah tahu dia boleh compile. Dan kita tahu pun dia boleh write. Okay. Sebab write. Okay. Tapi dia instead of dia hantar 50 bahagi ni patutnya 25 lah. Dia akan return 800. Nampak? Dia return 800% dekat sini. Cuma kita hard code tadi kan, 500 sampai 300 kan. That's why dia hanya boleh jumpa return yang pertama. Okay. So kebiasaannya, bila kita nak returnkan lebih daripada 2 benda. Okay, maksudnya betul-betul lah nak return kan. You betul-betul nak returnkan lebih daripada 2 benda. That's the time you gunakan. Itulah masanya kita gunakan return by reference. Faham Sebab return by reference. Maksudnya tak perlulah ada return saja-saja kat sini. Dan tak perlulah redeclare saja-saja ni sebab dah declare kat atas ni kan. So tak perlu redeclare, kita boleh buang.
Okay. Untuk membuktikan kita boleh return dua-dua juga. Okay. So saya kena tambah kat sini. Double saja. Memang kena tambah pun. Apa nama dia? Kita pakai nama sama lah. Okay. Nama dia tak semestinya kena sama ya. Tapi kalau nak senang, kita pakai nama dia. Untuk senangkan. Kita letakkan kat sini, kita buang yang ni lah. Sebab declaration tak ada ni kan. Dalam parameter sahaja ada ini. Okay. Apa tu nama dia? Symbol N. Okay. And then, sebabkan kita dah tambah yang tu kat sini, so kita kena tambah kat semua. Maksudnya, step 2 dah siap. Sebab tu saya biasa ajar step 2 dulu. And then baru ditambahkan dekat step 1. Okay. Step 3, buanglah. Tapi saya copy. Sebab nak tunjuk apa kena buang kan. Okay. Aku maksud buang reserve word apa semua simbol kan. Okay. So, step 3, so buang segala reserve word. Okay. Termasuk simbol. Kalau simbol and bracket apa semua. Tinggalkan hanya private name. Okay. And then what else? Okay. Kita nak tunjukkan output lah. Saja-saja. Okay. So this one. Kita just letak out kat bawah. Out. Itu. Okay. Saja. Itu. Apa dia? Apa lah tu? Okay. So, dengan menggunakan return by reference tu untuk C++ lah. Okay. So, kita boleh juga returnkan our value tadi yang 800. Kita boleh. Nampak kat sini dapat 25, kat sini akan dapat 8. Okay. Tapi kalau tak simbol N, dia kan, kita buang simbol N je. Tadi 800 kan? Okay. Tadi 800. Kita buang simbol N. So, bila kita buang simbol N dekat definition, kita kena buang juga dekat declaration. Itu je. Kan? Sebab invocation memang tak ada kan? Okay, step 3 memang tak ada. Kalau kita buang je simbol N, apa jadi dengan dia adalah value dia akan, sebab kita tak assign value ya, maka kita declare itu juga. Okay. So value dia boleh jadi ikut suka lah. Okay. Dia jadi kosong. Nampak? Maksudnya, okay, apa maksud dia adalah, apa maksud ada simbol N dengan tak ada simbol N So simbol N. So kita tambah Okay. Saya tidak lagi contoh lah. Kita ambil ni. Dekat sikit ya. Untuk ni jangan nanti kata saya boleh letak kat sini. Okay. Untuk saya bagi contoh kat you all. Jadi tak boleh letak kat situ Invocation mesti berlaku untuk level you all lah. Invocation mesti berlaku di dalam apa tu namanya? Mesti berlaku di dalam main. Okay. Kita buat this one. Untuk memudahkan sendiri. Okay. So bila kita invoke pada kita punya main, so maksudnya bila kita run, bila kita dah compile dan masa kita run so apa dia buat? Dia akan cari main. Whatever happen dalam programming, dalam C++ ke, dalam Alice ke, dia akan cari main function. So main function kita dalam int main lah, kalau dalam C++. So dia akan run sampai lah jumpa this invocation. So bila kita invoke, bila kita jumpa this line, apa dia akan buat adalah, bila kita jumpa this line, apa dia akan buat adalah dia akan carilah function. Dia akan tengok. Sama tak? Ada dua tak? The uniqueness of the function, dia bergantung pada berapa jumlah variable. Okay. Ini dia tengok. Sama tak? Okay, sama. Kalau sama, dia akan pergilah. So, dia akan pergi ke sini. Okay. So, dia akan start buat. So, apa dia buat? Dia bawa sekali dengan markah final. Katakan kita masukkan 50. Okay. And then, kat sini, kosong lah. By default kan. Kita declare lah kosong. So, apa dia buat? Dia hantar juga 50 ke sini. Okay. So, sini dapat 50. Okay. And then, dia hantar juga kosong ke sini. Kosong ke. Ni ada simbol N Okay. And then, dia calculate lah. Calculate. Okay, dapat. So, saja-saja ni dah jadi 800. Percentage final ni kalau kita masukkan 50 apa semua, dia dah jadi 25 lah kat sini kan. So, 25 ni, dia akan return kan.
So bila dia jumpa return, apa dia buat? Dia keluar balik. Dia keluar, dia hantar ke sini. Apa sahaja yang kita guna return, dia akan masukkan ke dia akan return balik kepada mail. Maksudnya dia akan masuk kepada mana-mana assignment. So percent final kita akan update jadi 25. Okay. Okay. So macam mana berlaku update dengan reference ni? So reference ni kalau dia tak ada simbol N macam ni, dia one way. Maksudnya dia hanya boleh hantar je. Dia boleh hantar je. Dia hantar je one way. Okay. Tapi kalau dia ada simbol N ni, maksudnya dia boleh hantar. Dia hantar kosong, tapi dalam ni update jadi 800 kan. So sebabkan dah update jadi 800, kalau apa pula dia ni. Dah update jadi 800 kan. So 800 ni dia akan update kat saja-saja. Okay, saja-saja ni. And then tiba-tiba saja-saja dia check ada simbol N. So bila ada simbol N, dia bukan one way. Dia dah jadi two way. Maksudnya dia boleh patah balik kepada main. Benda ni kan dalam main kan. Maksudnya benda ni dalam main kan sebenarnya kan. Jadi dalam main. So dia salah hero. Dia akan patah balik kepada main. Maksudnya dia boleh dipulangkan balik kepada saja-saja di dalam. Faham tak? Maksudnya tanpa simbol N, dia one way. Dia boleh hantar je. Kalau ada simbol N, dia boleh hantar, dia boleh terima balik. Faham kan? Yang itu untuk apa nama dia? By reference. Tapi yang ni saya rasa saya hanya ada dalam C++. Okay, maksudnya dalam Alice tak adalah. Dalam C++, Java and so on adalah. Okay? Faham tak yang ni? One way dengan two way. Ada simbol N, one way. Ada simbol N, two way. Boleh hantar, boleh patah. Dia boleh update value lah tanpa menggunakan return. Okay. Nampak? Okay. Ada soalan? Ada? Faham? Jawab aku lah. Cek saya kat screen sini. Sebab tu mungkin saya tengok. Ada? Anybody want to respond? Faham lah Boleh. Saya tak faham orang tanya lecturer 1 to 6. Okay? Tak apa, nanti orang akan belajar lagi kan dalam 1 to 6. Hopefully, ni dah jadi fundamental knowledge lah. Okay? Ini ni tak kisah, saya tak tukar pun. Ini kita kena check. Okay. Untuk berguna. Okay, hopefully lah. Ni kelas mana ni? Ni saya tak tukar Okay, tak punya kawan. Okay, so habis lah cerita dia. So kita tengok macam mana kita buat step 1, step 2, step 3 dalam engine. Okay, so semalam saya guna soalan. Boleh saya nak guna soalan lain-lain lah. Sebab kalau kita share video nanti, bolehlah kita refer kepada group dia ada orang punya kan. Okay. Compile kan. Saya tengok soalan apa boleh buat. Report. Sangat. On drop to drop ni saya nak refer dia all buat. Display infection. Display the anti-infection. Oh, I understand. Debug. Debug infection. Aduhai matematik tu. Gender. Tak ada pilihan. Kita terpaksa buat soalan 21 lah untuk you all. Okay. So you all boleh buka buku 1 buku ni. Okay. Pergi kepada page 140. Okay. Page 140. Exercise part 2 I guess. And then question number 20. Okay. Kita enter. Okay. Okay. You try tengok that one. So as a programmer, bla 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 bla. Senanglah soalan dia kesimpulannya. Okay. So nampak soalan dia? Tak apa-apa je boleh. Saya usap macam dia lagi. Calculate gender, get youngest, calculate patient. Sebenarnya tengok daripada ni pun dia agak Okay. Okay. Tak ada masalah. Okay, so kita terus jump to Alice lah. Alice. Yang untuk group ni saya buat question 5. So nanti bila saya upload video, you boleh tengoklah video dia orang Lepas tu saya ajar lain-lain supaya boleh cover banyak soalan lah. Okay.
Okay, so this one's the exit dulu. This. Saya buka baru terus. Dia punya loading lama Okay, so kita tengok soalan dia. Ni basically nak kira berapa jumlah question and then cari the youngest question. Okay. And then number of question who are in ward 2. Okay, maksudnya dia punya input ada ward lah. Okay. The main program that uses the above function. The user will input patient ID, patient name, patient gender, patient year of birth, treatment level 1 to 3, ward number for 100 patient. Oh, dia ada loop tadi. So kita stop kat 10 lah. Okay. 10 cukup. Ataupun kita gunakan sentinel value kita pakai sentinel value lah. Kita ubah sikit lagi Okay. Okay, tak ada salah. So the first one, letaklah baru. Kenapa saya tutup? So kita buat macam biasa lah. Sebabkan kita pakai Alice kan. So kita tambahkan karakter and so on. So yang ni kalau untuk projek bagus soalan ni. You boleh randomkan karakter tu lah. Tak perlu karakter set-set kan. You randomkan satu kan. Dia pergi daftar Argentina, dia nama dia. Okay. Buka lah. Nama pula. Sabar-sabar. Saya silap tadi. Alright. Okay, so hopefully you still remember how to use this one. Tak ada apa. Saya buat macam biasa. Okay. Okay. Saya tinggal lagi satu. Okay. Okay lah. Okay. And then, semester. To in order. So the first one, alien sensate. Word. Ini biasalah. Terbalik. Sama-sama. Bersama-sama. Okay. And then, Bible. Bible. Jarak. Ini jarak antara dua karakter ni lah. So get dia jarak. Yang ni nampak bila kita gunakan prosedur dia tak ada apa-apa. Dia tak ada niat nak buat calculation ke apa. Okay? Tapi bila kita gunakan function biasanya dia ada niat untuk tukar calculation ke ataupun dapatkan value ke apa. Macam ni nak dapatkan jarak. So basically kat dalam function ni sebenarnya adalah dia punya background word kan. Dia kira jarak berapa pixel antara ni, berapa length dia lah. Okay. And then dia ada something nak returnkan. So apa yang dia nak returnkan adalah jarak antara alien dengan okay. Dan macam biasa kita divide by 2 and then we minus by 0. Okay. Jadi dia tak jauh lah. And then baru kita do together. Okay. Move to okay. So alien move to mau jarak halfway lah. Balik saja. Kita try dulu. Kenapa dia? Oh, move away. Astaghfirullah. Move towards Dia berundur pula jadinya. Okay. Dah siap lah itu. So this one. Okay. Kalau saya ajar, saya akan ajar macam ni dulu lah. Supaya you boleh ingatkan. Saya tak ajar terus. Buat function. Nanti you blur kan. So my suggestion is mula you baca je soalan. Tak kisahlah 126 ke 116 kan. Kalau you buat projek ke apa kan. Mula you baca je soalan je macam biasa. Tengok je soalan. Apa soalan dia kata? Soalan dia kata kalau tak faham, tengok apa dia kata dekat main tu. So biasanya soalan function dia akan ada yang macam D tu lah. Dia akan bercakap. Okay, main function ni dia akan buat apa? Dia akan dapatkan patient ID. So daripada situ kita dah boleh tahu. Ini maksudnya. Okay. Patient ID. Okay. Kita hello je lah default.
And then after patient ID, kita dapatkan variable dia. Patient name. Itu string juga lah. Okay. And then after name, kita dapatkan apa lagi? Gender. Gender sebabkan dalam satu nama ni, at least tak ada char. Kita dapat pakai tag string juga lah. Okay. Gender. Itu kan sama, tak apa. And then siapa lagi? And then year of birth. So ini baru kita boleh pakai. Je lah. This is quite good. Okay. The whole number. Okay. And then what else? Patient birth and treatment level. Patient. Pakai istilah kami. Next one, apa lagi? What number? Okay. What number? Banyak pula soalan ni. Ini tak termasuk kena cari count-count lagi kan? For 100 patient. Okay. So for 100 patient, kita pakai apa dalam ni? Ada 1. Okay. So kita pakai INT lah. Kita declare number of patient. Kat atas sebabnya ini kita mudahkan kontrol lah. Apa lah? Kau fikir dia tahu Melayu kan? Number. Pakailah. Top. Okay. Kosong. Ini kita nak test untuk email. Okay. Okay. So kenapa saya suka buat macam ni setiap awal aku sebab nanti dia nak ubah-ubah saya yang ubah. So kalau boleh biasakan diri dia buat looping lah kan. So mana-mana subjek. So biasakan diri declare tu tadi. Supaya senang dia nak. Sama macam masa kita buat kita kuliah lagi satu. So else apa yang kita nak cari kat sini? Total number of male, total number of female. Okay. So kita kena tambah declaration dia. Total number, total male. Okay. Kita kena tambah lagi. Banyak whole number Yang soalan nombor 5 tu banyak semuanya double kan. Okay. Alamak, salah. Dan SJC number, total. Okay. What else? And then youngest. Okay, so hopefully you all dah belajar the algorithm lah of youngest biggest, youngest, smallest apa tu kan, umur kan. Okay. So when you want to find something big, okay, so ni nak cari biggest number, maximum number. Okay. Always set your default untuk biggest number you all, the smallest number possible. Biasanya kita setkan dia negative total. Okay. So maksudnya dalam kes ni kita nak cari youngest patient kan, youngest age. So kita try masukkan the biggest number dalam programming sebenarnya satu kuasa 30. Maksudnya ada 30 titik lah. Ada 30 zero lah. Ada pun 29 zero lah. Okay. Tapi dalam ni cukuplah kita letak sejuta. Okay. Kalau untuk smallest untuk cari maksimum, okay, masukkan the smallest number. So biasanya saya ajar salah. Biasanya saya akan kata masukkan negatif total. Okay. So yang ni kita nak mencari youngest. So the smallest number lah. Youngest patient. Okay. Patient. So kita boleh masukkan negatif total 2. So dia ada cara mudah. Okay. Sebab nanti kita mudah untuk program. Dan apa lagi kita nak cari? Number of patients who are in ward 2 and given treatment level 3. Okay.
Word 2 level 2. Jadi kita bagi nama sendiri lah. Word 2 level 3. Ingat nombor boleh ada tapi tak boleh start dengan nombor. Okay, siap. Kita dari sini. Ini cukup. Okay, so the next one, dia suruh buat loop. Dia suruh buat loop, so kita pakailah one. Okay, itu. So step 1 dah ada. Yang good. Okay. So maksudnya, okay. Starting dia tak ada. So, kita tinggal lagi. So kita tambah step 1. So, ni kan, untuk apa ni? Looping kan ada 3 step kan. So kita pakai nama yang sama initial value. Okay. Step 0 lah. Initial value. So buat selagi initial value, number initial value less than apa istilah dia, number of patient. So kita buat daripada kosong. Kalau kita buat macam ni tak cantik sangat So kalau boleh, so macam ni sebab kita tahu start ada ni kan. So kita buat larger or equal. Initial value larger or equal to number of patient. So ni kita start daripada 1. So maksudnya tak adalah 0 kan. So confusing. Kenapa youngest tu 1 million? So youngest yes, thank you. Kenapa? Okay. Dia logik. Sebab nanti bila you buat comparison of if else, dia ni orang kata benda ni orang dah kira lah. Itu algorithm dia. The biggest always initial value of the biggest is always the smallest. The smallest is always the biggest. Dia macam ni. Macam mana saya nak explain? Dia senang nak explain macam ni. Okay. So kalau you nak letak berapa? Kalau you letak kosong, katakan. Kosong kan? Kalau you letakkan kosong, bukan kalau you letak, katakanlah kalau maksimum, you letakkan kosong. Youngest lah, ni oldest kan. Minimum ni maksudnya dua-dua you letak kosong. Kalau you buat dia sama So bila you buat comparison, if x less than min, kalau x lagi kecil daripada min. So yang ini maksudnya nak update minimum lah kan. Minimum akan sama dengan x. Betul tak? Maksudnya kita nak override kalau x tu lagi kecil. Tapi and then kalau yang kedua kita buat kalau x lagi besar daripada x. And then maksimum akan jadi x. So kenapa logiknya kita katakan macam tu? Kita try buktikan kat sini. So let's say we have this sequence of number lah. Negative 5, dan ini kosong. Ini tak jadi juga Boleh ke? Kita try Ini kita masukkan. Cukup lah nombor ni. So bila kita run 15 yang pertama, 15 kurang daripada kosong. Sekarang minimum kita kosong kan? Betul tak? Betul kan? So maksudnya minimum kita akan jadi negatif 15. And then kita buat yang sama. 15 lagi besar daripada kosong. Salah kan? So nothing happen. So yang ni nothing happen for the first one. So yang kedua, dia akan masukkan 5. So bila kita kata ni 5 lagi kecil daripada negatif 15. Salah. 5 lagi besar daripada kosong. Betul. So yang kat sini nanti kita nak buktikan lah. Tak ada masalah. This one okay. Yang ni tak boleh lah nak buktikan dekat dalam ni. Sebab yang ini dia tak pakai. Saya nak buktikan. Nak buktikan pakai array. Yang ni tak nampak sangat efek dia. Kita try. Okay. So kalau kita update 5 jadi 5. And then kalau kita update kosong. Kosong lagi kecil daripada negatif 15. Salah lah. So nothing happen here. Kosong lagi besar daripada 5. So salah juga. So nothing happen.
And then kita masukkan 7. 7 lagi kecil daripada negatif 15. So nothing happen. And then 7 lagi kecil daripada 7 lagi besar daripada 5. Tu dia akan jadi 7. So in the end, value maksimum akan jadi 7. Value apa nama ni? Minimum akan jadi negatif. Ini tak ada masalah kan? Kenapa kita kena pakai algoritma ni lah? Saya tak ingat. Tapi dia punya rule of thumb ni macam tu lah. Dia biggest number. Tak silap saya dia sebab untuk array lah. Augustin lah dia on. Yes. Okay. Nanti bila you all want six kan? So you all budak 110 kan? Nanti you all belajar array. Cuba you buka chapter tu. Chapter 6 point apa namanya? 6 point chapter 6 lah. Page 147. Okay. Jawapan untuk soalan ni ada kat page 147. Okay. Page 147. Jadi kalau variable biasa dia tak nampak beza dia. Tapi kalau dalam array dia akan ada beza. Bila you tak buat dia apa ni namanya? Macam ni. You can try this one. Okay. Dan saya ajarkan boleh lah sebab dalam at least ada array kan. Okay. Boleh. So yang ini you boleh try kan. Cuba fahamkan. Jawapan dia dekat sini. Okay. So that's the rule of thumb lah dalam mencari maksimum dengan minimum. The value of minimum is always the maximum. The value of the maximum is always the sebenarnya tak sebenarnya negatif sejuta dengan sejuta. Saya yang suka distinguish kan. Kalau saya kata kosong nanti tanya ada lagi tak nombor kecil kan. So negatif sejuta tu pada saya dah cukup. Pada saya kata negatif. Baik. Ini maksud dia. Okay. Dekat yang maximum minimum value in array 6.4.3. Okay. Example 6.4.3. Okay. Dekat page 140. Ini rule of thumb lah. Nanti bila you all dah biasa dah banyak buat program kan. Betul lah. That's okay. Nanti kita try buat ni. Soalan menakutkan saya. Okay. So youngest is always the biggest lah. The minimum is always the simple. And then initial value kurang. Okay, tak salah. Kita akan loop. Tadi kita nak kata pakai sentinel lah. Sentinel macam contoh dalam tu lah. Tak pakai 5 je. Simple. And then what else? Apa kita nak buat dalam ni? So maksudnya semua akan berlaku dalam ni. Our input, output, proses apa semua akan berlaku dalam loop ni lah. Okay. Cari output lah. Output akan berada last sekali juga. And then apa lagi kita nak buat dalam ni? Habis lah. Okay. So the first one kita dapatkan lama banyak input. Banyak input So apa saya nak buat? Dah jumpa. Kita sabar. Mengajar Aduh. Okay. And then first one get the patient ID. Kita nak akan tanya okay. Patient. Okay. Pilih sempat lah. Kita buat ini And then dapatkan ini saya rasa saya buat lah. Patient ID ni Dia buat sendiri lah. Saya dapatkan dia punya yang penting-penting. Punya nak pakai. Kita dapatkan patient ID tak penting. Dia tak penting. Gender. Itu banyak juga soalan nak kena jawab kan. So yang tu you tambah. Ini kenapa dia tanya kalau dalam file. Dia nak tengok you all tahu tak pakai cik.net untuk 126 lah. Okay. Itu je idea dia. Sign, patient, gender. Gender. Lupa. Ini sepatutnya kita bagi tahulah. Dia kan. Tekan M atau F. Male atau female. Ini dapatkan string. Tapi kita tak nak lalu masukkan string kan. Ini juga lah. Atau ini. String ini akan dapat daripada action. Dan baru kita buat alien.
alien space. Betul, lagi sama dengan persen dan percaya. Jadi sama dengan betul. Okay. Sebab dia dalam moving order. The next one, dia tanya year of birth, kita skip. Tak penting kan? Penting sebab nak kira tahun Passion. Year of birth. Okay. So, bila kita buat dalam ni, satu kita buat dalam ni dia tedious sikit tak apa, try, tak sempat lah, tak sempat kita kena continue next time. Okay. Ataupun kita buat sequential dia dalam hari ni. Paling susah pula saya ambil. Apa nama? Year of birth. Okay. Year, passion, birth. Okay. Dan dulu. And then alien akan ni. Alien akan year of birth. Okay. Year of birth. And then salah hari tu. Birth. Tu. Year of. Okay. Kenapa year of birth penting? Sebab nanti kita kena tolak tahun semasa lah dapatkan dia yang good. Patient tu. And then what else? Nama dia? Treatment level. Satu lagi. Treatment level. Itu kena bagi clue Dia tak tahu ni siapa kan? 1, 2. Dan betul. Salah satu lagi lah nak buat. Ini. Sama-sama ni you boleh try fahamkan soalan kalau ada soalan nak tanya. Okay. 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 Jadi. Ikut. Semua kita tanya treatment level. So dia tak boleh nak ubah variable macam tu je So kita kena bersabarlah kalau kita gunakan Alice. Nanti bila kita buat function, bila kita pindah-pindahkan kita punya proses apa semua, pun sama. Dia jadi tedious Dia memang leceh lah. Alice ni. Dia tak semudah copy paste dalam C++. Okay. And then ini juga. Okay. Now what else? Treatment level, dia akan tanya what number. Yes, ini habis. 4 soalan je. What number. Belajar. Okay. Terpaksa tukar. Nampak dia tedious sikit Main balik, what number. Nanti bila kita pindah apa je, jadikan dia dalam function kena redo balik. Dia tak semudah copy paste macam dalam C++. So, sabarlah dengan saya Hopefully bila buat banyak kali, orang lagi faham. Itu juga faedah dia kan. Okay. Cantik. Saya rasa tu saja input dia. Okay. Okay, sekarang input dia. Okay. Kita tak komen ni. Right. So now we move on to the process. Okay. Okay. Untuk proses, betul je kan? Proses, the first one cari je count the number of unit and then. Maksudnya, lepas dia masukkan ni je based on the gender kan? So maksudnya kat sini ada satu if. Banyak if lah sebenarnya kan? If gender, okay, cuma untuk kita tahu kan? Kita masukkan bentuk kesalahan. So kita tambahkan nantilah. So, kita letak both. Kenapa kita letak both? Kadang-kadang orang terlupa tekan M kan? Kata, text comparison. Tak payahlah both kan? Tak apa both. Mula kita buat both. So kalau kita pakai content equal sebab ada yang tanya juga kan. Gender ni.
Maksudnya dia kena spesifik. M besar. Ada boleh N lah buah. Dia kena O lah kan. O. Convert to O. O. Ni. Sex comparison equal. Gender sama dengan M. Okay. Kena spesifik. Kalau dia pakai gender ni kena. So, ya, kita comparekan sama ada dia masukkan M besar atau dia masukkan M kecil. Maksudnya soalan tu hanya ada input dan output sahaja. Soalan mana ni? Soalan mana? Soalan yang tak siap lagi. Okay. Oh, yang saya tengah buat ni, dia tak siap lagi. Bukan dia output macam tu. Kita masukkan tu based on our calculation. Okay. So, the next one. So, yang ini apa akan berlaku? Maksudnya kalau dia masukkan M besar atau M kecil. Okay. So, kita akan update our value of main. Maksudnya main sama dengan main. So, main but plus 1. Kita akan increasekan dia lah. Okay. So, saya rasa increase ni tak ada masalah dah. Okay. And then, kita masukkan the next is. Yang ni kita pakai untuk equal. Okay. So, yang ini, dia tak kisah. Masuk M besar ataupun M kecil. Untuk yang perempuan, kita pakai tak kisah. Ignore. Equal kan. Okay. Ignore equal, ignore is. Maksudnya, tak kisah. Dia masukkan gender tu, F besar ke F kecil ke kan. Dia masukkan F besar ke F kecil ke, dia masih lagi boleh cater. Dia tak kisah huruf besar, huruf kecil. Itu beza dia antara ignore case dengan content word. Okay. So, kat sini, set sign. Set sign female sama dengan female plus 1. Plus 1. Calculate rainbow. Okay. Nanti tengok dia jadi leceh ni. Kita pindahkan. Padahal nak buat plus 1 je kan. Calculate rainbow. Itu soalan ni. So the whole thing kita kena pindahkan dalam function ni. The whole thing saya kena buka. Aku ketik yang dulu. Apa? Okay. Saya nak tekan math plus 1. Okay. Okay. Ini baru kita selesai kira yang pertama kan. Okay. Sekarang kita kira male ataupun female. Kalau salah masuk, salah lah. Okay. Kita biarkan F tak ada apa-apa. And then now kita buat untuk youngest. Okay. Okay. So ini yang kedua pula. Okay. So if, okay. Sebelum yang itu kita kena kira pula dulu. Okay. So kita tambah kat sini lah. Umur. Patient ID. Patient ID. Okay. Ada. Okay. So yang ini apa kita nak kira kat sini, kita akan tahun ni 2021. Alamak. 2021. Ini saya ambil terus 2021 tolak tahun lahir. Jadi patient birth. Itu dia. Okay. Untuk dapatkan tahun. Okay. So if kita compare lah phone number. If apa ni orang kata patient if patient age is smaller than youngest patient kita buat apa tadi? Kita kan? Betul. So kita akan update youngest patient. Youngest patient akan jadi age patient. So ini kita nak buat tahun ni lah. Kita dapatkan umur tahun lahir dia. Based on that, tolak dengan tahun semasa, dapatkan umur dia. So daripada umur dia, kita tengok adakah dia pesakit paling muda. Okay. And then the next one, yang ni kompleks sikit. Adalah kompleks sangat sikit je. Then kita buatkan if lagi. So this one apa kita nak buat kat sini? Dia nak kira apa? Yang this one simple je saya rasa. Number of patients who are in ward 2 and given level 3. Okay. So yang ini kita kena buat N lah. Both kan. Okay. So the number 1 kita nak check dia mesti berada dalam ward 2. Whole number must be equal lah. Patient ward must be equal to 2.
Okay. And then patient level. Number, patient level, treatment level must equal to 3. So, baru kita update. So, kalau ini berlaku sebenarnya prosesnya senang. Kan? Tapi dia punya ni banyak lah. Satu kan. Proses. Siap lah. Itu dia lah proses dia. Baik. Saya rasa ni dia. So, dia punya dalam bentuk sequential. Okay. Kemudian kita boleh display output lah. So, yang ini kita buat ayat je lah So, lah. Kalau tak dia tadi diam. Okay. So, dah siap ni semua. Okay. So, yang ini dia hanya buat sekali. Maksudnya dia buat di luar daripada. Okay. So, kita buat lah. Sama macam ni. Tak payahlah tulis summary je. Okay. Total. Number. Tapi ada juga ada summary tu. Sebab dia memberi peluang kita nak tengok kat mana output dia. Summary of liver cancer patient. Okay. Itu banyak. Kita plus. Tanya ni kita tak ada sangat. Ini semua dah. Alah, selamat. Selamat. Habis. Okay. Target saya setengah jam kat sini. Aku lagi sempat. 1, 2. Banyaklah pula. Oh, setelah ini. So, yang ini kita tukar. Okay. Total number of meals. Dan ini total number of meals. The youngest age dan dengan phone number youngest then yes old. And then this one or two were ya, salah. Jadi, salah. Saya juga. Okay. Number of patients who are involved and liver treatment level 3. Kan. Dia punya what to level 3. Dia phone number phone number okay. So siap lah. Sudah habis kan? Okay, function input situation. Okay. So, to try run. So, ini kita kena run 5 kali lah. Male or female. So, the first one masukkan male. And then, okay. Year of birth, 1988. Okay. And then, treatment level, 3.
What dia tanya tak lah. What dia tanya, what to. Okay. Saya tak tahu. Okay. Gender. Okay. Second question lah. Saya terlupa tak account ni. Second question. Second question. Female. Okay. Kita tengok count ni lah. Dia jadi tak. Yang lain kita tak ingat untuk dia. Itu 80. Semua dah tua-tua ni. Kita tak orang muda satu very mudah ingat And then segment level 1. Okay. Kita masuk. What? Then next one. Masuk ni pun dah boring. Kita buat 3 je. Kita tengok dia jadi ke tak. Patient year birth. Apa nama dia? Tahun 2000. Dan tahun 2000 ni dia segment level 3. Okay. Then what to? Saya rasa dah 2 patient kita buat macam ni. Itu baru 1. Ini dah 5 ke berapa dah? 3. Okay. Kita tengoklah. Janji jumlah dia 5. Okay. And then the of birth 2020. Okay. So, kita tahu youngest kita berapa lah. And then 2. Segment level 3 juga. Terus kurang-kurangnya kita tahu dia 2. Tapi mungkin dah 3 saya masukkan ini. And then male. Okay, namanya. 1990. Okay. And then besar. Tak habis. Saya dah lost count lah. Okay. Oh, saya tahu kenapa tak habis. Astagfirullahaladzim. Kita terlupa buat dia punya ni Kita terlupa buat dia punya ni. Apa tu benda bawah namanya? Increment. Patutlah tak habis-habis. Alhamdulillah. So, kita tukar. Kita kurangkan kepada 3. Dah rasa balu dia kan. Sebab saya buat dia macam tu Senang nak tukar. Jadi maksudnya lepas dia dah masuk, kita terlupa increasekan our step 3 je. Itu langkah ketiga dia. Initial value dia. Initial value plus 1. Mana dia? Oh ni saya tak suka dia update ni. Sebab 3 kali je. Sebab male, female, male. Okay. Okay. Tapi semua masuk ward yang sama Male. Semua ni masuk, 2 orang masuk ward yang sama. Ini 1990. Then, yang ni masuk ward tu. Ward treatment level 3. Ward 2. Okay. And then, female. Okay. And then, year of birth. 2000. Okay. And then, ini pun, level 3. Ward 2. Okay. Yang last one ni tak payah. Yang ni sebab tu 2020 lah. Saya lupa tadi yang dia berapa Jadi sekarang kita tahu yang dia tu 1 years old. Okay. Okay. 2 male betul. 2 male, 1 female maksudnya betul 3 kali kita loop. Okay. The youngest 1 year betul tadi kita masuk 2020 and then betul 2 orang. Okay. So nampak betul lah. Kita boleh. Kalau you all nak buat dalam text edit boleh buat Alright. Okay, so now nasib baik 3 function ni calculate gender. Nampak? So kalau kita dah baca soalan, dah faham basically kalau kita dapat faham soalan, kita dapat jawab. Tapi mungkin kita tak mahir syntax macam katakan untuk sekarang kita tak mahir syntax. Tapi kita faham soalan apa dia nak buat. And then kita baca lagi sekali soalan tu. Create a function name calculate gender that receive the patient gender. Kalau kita tengok yang ini, betul lah. That receive the patient gender. Proses yang pertama ni. Dia terima M atau F. Okay. Calculate the number of male and female. Then return the number of male and female. Nampak? Kita nak returnkan 2 benda. Ini soalan yang bagus lah sebenarnya. Okay. So, bila kita nak returnkan 2 benda, tak ada cara lain lah. Satu, kita kena gunakan return. Satu, dia tak ada return by parameter dalam test saya. Kita tengok dulu. Okay, so kita savekan yang ni. Kita savekan. Dan kita tukarkan nama dia kepada function.
function. So kita akan tukarkan ni. Okay. So untuk buat function tadi ada 3 step. Betul tak? Kalau kita recall balik okay. Dia mesti ada prototype, definition and baru boleh call. So how you create your prototype dalam Alice? Okay. Dalam Alice you create your prototype, you go to C. Nampak tak? You kena decide siap-siap. You nak buat procedure tu, you nak buat function. You nak buat void method ke, you nak buat non-void method. So dalam kes ni dia kata that return. So bila disebut dia ada perkataan return, so by right dia adalah non-void. Cuma kita kena fikir apa dia tu kemudian. Okay. So kita boleh create lah. Calculate. So bila kita create dia jenis function je nampak. Bila kita create function, dia ada return type apa. Kita nak return type apa. Kalau kita create procedure, dia tak ada apa-apa return type. Nampak? Okay. So kita kena tahu siap-siap lah. Kita nak returnkan apa. So dalam kes ni, male and female. Kalau tengok tadi dekat sana, kita declare dia sebagai whole number. Sebagai integer. So maksudnya kita nak returnkan dia as whole number. So nama function kita, calculate gender. Okay. So, contohlah kita create kita punya step 1. So dah ada kat sini kita punya definition. Okay. So kalau kita try view daripada perspektif, nampak tak? Ada tak? Cuba. Oh tak ada sebab dia buat dalam object oriented, so dia buat as function. So dia buat as apa namanya abstraction. Where is it? Calculate nanti dalam sepatutnya. Calculate gender. So tapi dia empty lagi lah sebab kita tak buat apa. Okay. So dia tak ada sebab dia buat dalam bentuk objek. Okay. So kita nak hide benda ni. Okay. Alright. So dah ada ni. So ini macam step 1 lah untuk edit. Okay. So step 2 buat definition kita buat dekat dalam ni. Bila kita create je this one, okay. Kita dah create this one, dia akan pergi ke sini. Ke sini lah. Kalau tengok bila dia kata jenis non-void, dia dah kata siap-siap. Itu step 1 required. Nampak? Dia dah bagi warning siap-siap. So bila dia bagi warning siap-siap, apa you buat? Nak hilang dengan warning ni, siap-siap letak. Sama jugalah dengan 1, 2, 6. Siap-siap letak. Kalau dia jenis non-void je, lain daripada void, siap-siap letak return something. Macam you buat untuk Al-Fatihah kan. Main terus letak return 0 kan. Walaupun tak pernah tahu apa tu return 0. Okay. So letak je return siap-siap untuk non-void method. Okay. So dalam ni apa kita nak buat? Kita pun dah tahu. Sebab kita dah buat dah. Kita dah tahu. Dia nak buat this whole thing. So apa kita buat? Kita copy je lah. Ini masukkan ke dalam ni. Cuma dalam Alice bila kita copy, dia akan merah-merah di sana sini. Okay. So kenapa dia merah-merah? Sebab dia tak tahu variable ni tak. Okay. So merah-merah ni adalah warning untuk kita jadikan dia sebagai parameter. Maksudnya benda-benda ni diperlukan di dalam Alice. Diperlukan. Okay. So maksudnya kita kena jadikan dia as parameter lah. So kita masukkan kat sini yang merah-merah. So the first one kita masukkan dia gender. Gender tadi text string. So kita pakai nama yang sama. Nama dia tak semestinya sama ya. Tapi untuk senang kita pakai nama. Nanti as we learn tracing, kita try buat nama tak sama. Walaupun dah declare dia masih merah. Aku masih merah sebab ini masih lagi refer kepada yang dekat main tadi. Yang dekat kita punya my first method. Okay. So untuk hilangkan merah tu kita kena update. Jadi drag baru. Inilah yang lecehnya pasal. Okay. And then after that one, kita juga kena carry our total mail lah. Value daripada main. So whole number, total. Okay. And then tambah lagi satu, whole number, total. Okay. This is the part where Alice become very tedious. Yang ni kita tak boleh nak update. Dan yang ini sama juga dengan yang ini. Okay. So apa kita kena buat adalah kita terpaksa buat. Tak ada cara lain. Okay. And we have to reassign. Okay. So yang ini kita nak lihat kan. Time. Variable. Lama. Lama. Macam ni kita nak pakai value carry ya. Okay. So apa kita buat? Kita declare variable. Kita terpaksa dalam Alice dia tedious. So kita kena buat baru.
total male sementara. Cara lain dah semua tak boleh. So total male sementara ni kita akan dapatkan daripada total. Kita letak di sini lah. Dan sambil tu juga kita assign lah. Ya. So kita gunakan value daripada main. Total female. Dia log maksudnya apa sahaja value hanya boleh pakai untuk apa ni namanya, hanya boleh pakai untuk digunakan dalam proses, tak boleh jadi variable yang you nak. So dalam kes ni bila kita dah, maksudnya apa kita hantar ke sini dulu. So untuk calculation senang lah kan. Dan macam ni maksudnya kita tahu male sementara sama dengan male sementara plus width 1. Okay, gila then total female dengan total female sementara plus width. So settle lah. So yang ni kita kena decide siapa yang kita nak return gunakan return. Itu masalah dia lah. Siapa yang kita nak return gunakan return? Itu dia punya soalan. Ataupun kita boleh buat cara yang berlainan. Klik gender. I know. Ataupun sebabkan kita nyanyi, sebabkan dalam at least dia tak ada return by reference kan. So apa kita boleh buat adalah kita target. Maksudnya kita tahu kita boleh letak lebih daripada satu return, tapi dia akan invoke salah satu kan. So maksudnya kalau dia masuk ke mail, kalau dia masuk ke mail, kita returnkan mail sementara. Mail sementara. Kalau dia masuk ke female, kita returnkan female sementara. Kalau masuk ni, returnkan female sementara. Female sementara. So kalau dia tak masuk mana-mana, kita returnkan 0. Nampak? Maksudnya sama ada returnkan male ataupun returnkan female sementara ataupun returnkan 0. So you kena pandai adjust lah dengan situasi. Kalau dalam C++ you boleh gunakan by reference tu. So male mungkin return guna return, female mungkin return guna reference. You tengoklah macam mana dia dalam bentuk C++. So kalau kita buat dalam Alice macam ni, so dia ada lain sikit lah. So kalau kita nak invoke yang ni, kita kena invoke 2 kali. So dekat my first method, so instead of kita buat if else ni, so apa kita buat? Kita assign. Kita assign sahaja, kita mencari male. Male. Total male. So total male sama dengan apa? Letak je sama dengan 0 dulu. So apa kita buat dengan mana total male? Hilang. Ni total male ni. So total male ni kita akan invoke kita punya function. Function calculate gender. So kita kena set sekali dengan parameter dia. Parameter dia apa? The first one saya tak tahu. Gender. Yes, question gender. The second one is total male. And the third one is total female. Okay. So sambil kita invoke total, astagfirullahaladzim. Ini total female tak apalah. Total female baru total female, total male. Dah total. Ni total female. Tak total. Jadi sign lagi satu. Kita buat pula untuk total. So total male pun sama. Panggil function juga. Dari sini. Paskan yang penting daripada male kita nak hantar question gender. Kita hantar total male. Kita hantar juga total female. Nampak So maksudnya yang ini dah tak pakai lah. Kita boleh komenkan. Okay, so the next one. Setelah yang pertama. Okay, so by right dia tidak mengubah apa-apa. Okay, so macam mana kita nak tahu dia ubah kita boleh test lah. So kita katakan kita test, kita buat sama dengan one. Okay, right. Kalau kita masuk kat mail lah update. Kita try tengok Masuk kat mail. Okay, so masukkan mail. And then masuklah apa-apa. Ini semua dah tak kisah dah. Kita tak nak tengok yang ni. Kita nak tengok male dengan female dia dulu. Jadi kita. So patutnya male 1, female 0. Male 1, female 0. Okay, tak ada salah. Dan kita terbalikkan.
Kita masukkan female. Okay. Dan yang ni tak ada masalah. Bukan dia apa-apa. Okay. Okay. Yang ni. Okay. Male kosong, female satu. Male kosong. Male satu juga. Male satu. Nampak? Kenapa male satu? Sebab saya restart sahaja. Male. So, bila dia masukkan gender, MM, objek ke male. Male, objek ke male. Male, male, male. Okay. So, version gender. Nak update kan? Yang kita try sekali. Masukkan female Female. Female. Okay. And then, kita lah. Check here. Okay. What? So, expectation kita. Male strong. Kenapa male 1? Okay. Something wrong here. I know why. Okay. Dia saya ni. Dia punya is us kena ada kat sini juga Okay, I know. So this one tak boleh totally cancel walaupun dalam tidak ada is us dia. So sebab kalau kita invoke female pun dia akan return kat sini. Dia akan tambah, dia akan ambil sini. Kalau kita hantar male pun dia akan tambah, dia akan ambil sini. So maybe kita buat this one Right? Kita boleh tukarkan dia instead of kita tambah-tambah kat sini. Dia sebab the tediousness of kalau dalam satu nama benda bawah tu dia jadi simple sikit kalau kita gunakan return kan ini jadi leceh kita try buat macam ni kita ada 2 kali if which not good lah soalan ni tak membantu sangat kita tak sempat so female okay 2 so expectation kita female lah 0 1 0 yes 1 okay good then kita try untuk male pula M 2 salah tahun 1 0 1 0 okay dah cantik lah tu okay so maksudnya dah jadilah cuma dia tak berapa cantik lah sebab masalah return tu so kita kena potong dia okay nevertheless kita tengok yang kedua pula dia kata kat sini the youngest patient in the age of 35 kita klik youngest okay so kat sini sama macam tadi kita tahu kita nak buat function dan kita katakan yes youngest so apa kita nak returnkan nanti kita nak returnkan youngest lah youngest akan dalam bentuk dia akan date lah kat sini wah boleh tak saya nak ini boleh tak lain je youngest okay so kita klik sini buka yang ni lah yang tak ada apa-apa return dan 0 ni bagi error tu hilang okay and then dalam function ni dia kata that receive the birth year and the current that receive the patient the year of the patient birth and the current yang age dia terima dua lah kan okay so maksudnya kita boleh add kat sini satu whole number apa istilah kita buat saya dah lupa patient birth nama dia tak sesuai yang sama so kita boleh pakai lah kita pakai nama lain lah okay whole number juga pesakit kemudian pesakit nama dia tak sesuai okay so kita ingat masalah tadi bila kita pakai yang ini sebab dia tak boleh direct update dekat sini maksudnya tak boleh direct assign tadi dia tak ada properties nak assign okay so kita terpaksa redeclare lah dalam ni nanti so the first one kita tak payah declare dulu so just take from the main okay this one
Ini je. Cool. Okay. So this one. Ni. Kita letak kat bawah. Dan kat sini. So dia akan merah. So patient birth ni kita drag. Kan? Okay. Dan the current year tolak. And then patient age. Kat sini kita update. So youngest patient ni. Sakit termuda lah. Kita akan update dekat. Oh. Okay, good. Sakit termuda. So youngest patient. Kita tak update. Ni masalah dia. Dia tak boleh nak assign. Kan? Patient age. Dia tak boleh. Kita tak boleh nak buat apa lah. Kita tak boleh adik macam tu. Maksudnya apa yang kita dah hantar kat sini, kita kena buat macam tadi. Kita kena redeclare. Okay. Pesakit termuda sementara. Number. Pesakit termuda. So dia tak boleh nak tarik value direct. Nanti bila you all buat 1 to 6, you all nampak lah apa maksud. Gunakan variable apa tu, parameter. Okay. So, maksudnya kat sini, the youngest patient, baru kita boleh assign. The youngest patient will be based on the patient. Sakit muda sementara, based on patient. So, yang ini akan jadi di mana? Sakit muda. So, sakit muda, update kat sini lain. So, nak hantar, nak return, sakit muda. Okay. So, step 2 siap. So, we move to step 3. Sama macam tadi, kita try table kan. Okay. And then, kita try, apa ni namanya? Book, nak inbox. Sign balik. Youngest patient. Youngest patient. Dengan siapa? Okay. So, youngest patient akan sama dengan youngest patient birth. Where is it? Youngest patient. Kita inbox our function. Okay. Youngest patient birth dengan pesakit muda, patient youngest patient. Okay. Kita try. Jadi ni kena buat balik 2 kali lah. 3. Okay. Kita nak cari ni. Okay. Sikit. Alamak. Tempat ni. Tak tempat ini lah. Okay. Astaghfirullahaladzim ni. Kita tanya buat ya. Okay. Ini yang komen ni. And then patutnya ya. Ini kita dia. Okay. 2 kali ya. So youngest kita target 1 tahun lah. 20,000. Okay. 2020. So 1 tahun lah. Kita tahu kan. And then 2000. Saya lupa So patutnya 1 tahun Youngest patient 0. Youngest patient is 1 years old. Okay, cantik. Okay. So, jadilah kita punya check-in. Next one. Apa lagi? Last one. Ini mencari. Ini namanya. What level? Okay. Dengan ini, dia tadi satu. Okay. Beri tempat 3 minit. Calculate patient. Dan yang ini dia hantar. Okay. So bila dia calculate, dia terus buat lah. Ini kita standby return 0 siap-siap. Supaya dia tak ada error. And then apa yang kita nak buat kat sini, sama macam tadi. So kita ambil je dari sini. So apa dia buat adalah kita copy je dulu. Walaupun kita tak tengok habis. Tak sini. Okay. So what number, treatment level. Kita ada masalah what ni. So yang ini pun samalah. Kita kena redeclare. Okay. What to level 3. Okay. Number. Okay. So parameter kita boleh tengok juga lah kat soalan. That receive. Treatment level, what number and current. So that receive treatment level dulu.
Statement level is whole number. Nama dia tak sesuai sama. And nama function boleh berulang. Dia tak macam nama variable. Cuma the uniqueness of the function method dia akan bergantung pada berapa banyak parameter. Statement level, what number, okay. And then the last one will be then apa lagi tu? Jungle. Ini tu istilah dia. Oh tu, ada kat situ. What to level. So yang ini saya taruh di sini lah. And then statement level, what number ke what number. Then this one, yang ni tak boleh lah. Kena buang kan. Buang. So dia akan ganti dengan sekarang kita boleh assign satu je. Yang ini yang akan plus by 1. Plus by 1. Plus by. Okay. Okay. So apa kita nak return? Kita return kan. Okay. Yes. 4. Tekan. Oh lupa. Kurang keempat. Kita komenkan this one. Okay. So kita boleh gunakan this one kat sini lah. Sign. 2. 3. Sama dengan 0. Ini kita input punya. Statement level 1. Okay. 0. Jauh ni dia ni. Dia rolling ke atas. Statement level buat number. Statement level what number and then total. Statement level what number. Okay. Siap. Yang ni kita ubah. Kita set semua. Okay. Siap. So kita buat di sana. Alamak. Itu. Disable. Okay. What to level 3? Level 3. 3. 2. Okay. 1. 1. Level 3. So expectation kita jawapan kita 2 lah. Dapat tak 2? Okay. 0 cantik. Ya, 2. Okay. Okay lah tu. Itu jadilah semuanya. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So next class kita akan try kosongkan. Itu matlamat projek kita nanti. Projek kita akan dapat soalan macam ni. Matlamatnya adalah kosongkan dia punya main. Tapi nanti ada event lah. So memang insyaAllah akan kosong lah. Okay. So don't worry about that. Nanti saya screenshot everything. And saya berjaya sekarang. Okay. Nanti saya sharekan screenshot of the source code dekat WhatsApp. So I think that's all for today. Sorry for your time, 2 minutes extra. Okay. So that will be all. Hopefully you try, especially the exercise. So you ada soalan nak tanya on next session. Okay. And kalau boleh you all try lah. Try soalan nombor. Okay. You all try soalan nombor 17 dengan 18. I think saya akan discuss dengan you all 18 tu. Kalau soal group B dah try 17. Okay. Then split tu. Supaya kita boleh try cover sebanyak. Okay. So don't forget to fill in your attendance. Okay. Please try this one. Question 21. Okay. And then don't forget to try question 17 and 18. Okay. 17. Okay. Okay. So I guess that will be all for today. So thank you class and sorry for the extra time. Okay. So, Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Sorry. Thank you, sir.